Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama-sama dengan saya dalam Borak-Borak Hartanah bersama Azlan Jaiz. Jadi, memiliki rumah merupakan impian setiap antara kita. Okey, jadi saya percaya bahawa antara kita semua ni pastinya bekerja keras untuk memastikan impian ataupun cita-cita kita tercapai. Lainlah kalau kita ni lahir di atas dulang emas yang bertatahkan berlian. Jika tidak, pastinya kita akan membuat permohonan pinjaman daripada pihak-pihak bank, tak kiralah bank tempatan ataupun bank luar negara. Biasanya, untuk membuat pinjaman perumahan ini kadang-kala agak merumitkan, terutamanya bagi pembeli rumah yang pertama. Jadi pada hari ini saya akan kongsikan kepada anda semua cara-cara untuk memohon pinjaman perumahan di Malaysia. Antara perkara yang perlu dititik beratkan adalah yang pertama sekali adalah pra-permohonan pinjaman. Jadi pertama sekali yang kita perlu tengok adalah kadar faedah. Yang mana terdapat dua jenis kadar faedah, iaitu kadar faedah tetap dan juga kadar faedah berubah. Yang mana kadar faedah tetap ianya tidak akan berubah sepanjang tempoh pinjaman berlangsung. Dan kadar faedah berubah pula adalah kadar faedah yang ditetapkan melalui base rate dan juga base lending rate yang telah ditetapkan oleh pertama sekali pihak Bank Negara Malaysia, dan yang kedua adalah formula daripada bank itu sendiri. Jadi yang seterusnya adalah jenis-jenis pinjaman. Yang mana jenis-jenis pinjaman yang biasanya digunakan oleh pihak bank adalah terdapat 3 jenis. Yang pertama sekali adalah pinjaman berterma. Yang mana pinjaman berterma ini jumlah bayaran yang dikenakan kepada peminjam telah ditetapkan oleh pihak bank sepanjang tempoh pinjaman tersebut, dan tidak akan ada sebarang pengurangan dari segi kadar faedah sekiranya peminjam membuat bayaran awal ataupun advance payment kepada bank. Yang kedua adalah pinjaman separa fleksi. Pinjaman separa fleksi pula adalah pinjaman yang mana pihak bank membenarkan untuk peminjam membuat bayaran awal ataupun advance payment itu, dan jumlah bayaran kadar faedah akan dikira melalui baki terkumpul daripada jumlah pinjaman setelah ditolak daripada bayaran awal tersebut. Dan sekiranya pihak peminjam ingin mengeluarkan kembali bayaran awal tersebut, ianya dibenarkan, tetapi akan dikenakan sedikit charge tambahan daripada pihak bank. Dan yang seterusnya adalah pinjaman fleksi penuh. Yang mana pinjaman fleksi penuh ni hampir sama sahaja dengan pinjaman separa fleksi. Cumanya sekiranya pihak peminjam ingin mengeluarkan kembali bayaran awal tersebut, tiada charge yang akan dikenakan oleh pihak bank kepada peminjam. Berikut adalah terma-terma yang biasanya digunakan oleh pihak bank untuk pinjaman perumahan di Malaysia. Yang pertama sekali adalah base rate, yang mana pihak bank dibenarkan untuk menentukan sendiri kadar faedah melalui formula yang telah ditetapkan oleh Bank Negara Malaysia. Yang kedua adalah Deed of Assignment, yang mana Deed of Assignment ini adalah dokumen undang-undang yang diguna pakai sebagai bukti pemilikan hartanah tersebut telah dipindah milik dari satu pihak ke pihak yang lain. Biasanya Deed of Assignment digunakan untuk rumah yang tidak mempunyai title. Dan yang ketiga adalah Property Valuation, yang mana property valuation ini adalah proses penyemakan harga yang mengambil beberapa faktor, sebagai contoh harga terkini untuk pasaran hartanah di kawasan sekitar itu, dan juga beberapa faktor lain yang perlu diambil kira untuk menentukan harga hartanah tersebut. Terdapat pelbagai lagi jenis pinjaman perumahan selain daripada yang telah saya sebutkan tadi. Sebagai contohnya adalah house refinancing, pinjaman rumah untuk kaki tangan kerajaan, rent to own dan sebagainya. Antara dokumen yang perlu dihantar kepada pihak bank untuk permohonan pinjaman perumahan tersebut adalah yang pertama sekali IC ataupun pasport. Yang kedua adalah 3 bulan slip gaji anda. Yang ketiga adalah 3 bulan penyata keuangan bank anda. Yang keempat adalah penyata EPF.
Yang kelima adalah resit cukai pendapatan dan yang keenam adalah booking form untuk rumah anda. Okey, untuk pertanyaan lanjut anda boleh bertanya dengan ejen perumahan tersebut ataupun pegawai bank yang telah anda hubungi. Kebiasaannya, proses untuk permohonan pinjaman mengambil masa dalam tempoh 3 ke 5 hari waktu bekerja untuk bank proses permohonan anda. Itu pun setelah mereka menyemak rekod anda dengan Bank Negara Malaysia melalui rekod SIKRIS dan seterusnya adalah melalui rekod SITOS ataupun RAM dan sebagainya. Yang seterusnya, sekiranya permohonan anda bertangguh, sila hubungi pegawai bank tersebut untuk bertanyakan dan berkemungkinan besar debt service ratio anda agak tinggi. Dan sekiranya ini berlaku, mungkin anda boleh lampirkan pendapatan lain anda seperti sebagai contoh, anda mempunyai pelaburan yang lain ataupun anda mempunyai deposit tetap di bank. Okey, dan mungkin berkemungkinan besar juga penjamin diperlukan untuk memastikan permohonan pinjaman anda ini tidak gagal ataupun diberhentikan. Bagaimana untuk memastikan pinjaman anda ini mempunyai peluang yang tinggi untuk diluluskan? Yang pertama sekali, pastikan anda mempunyai rekod kredit yang baik dengan Bank Negara Malaysia. Yang kedua, pastikan anda memberi keutamaan kepada bayaran pinjaman anda sekiranya anda mempunyai pinjaman sebelum ini. Okey, yang ketiga, pastikan anda mempunyai rekod pekerjaan yang baik. Yang keempat, pastikan anda tiada sebarang rekod jenayah. Dan yang terakhir, pastikan anda membuat pra-perkiraan hutang anda berdasarkan jumlah gaji anda untuk memastikan berapa jumlah pinjaman yang boleh anda pohon. Apa yang berlaku setelah pinjaman perumahan anda telah pun diluluskan? Yang pertama sekali, anda akan terima surat tawaran secara bertulis daripada pihak bank. Ya. Yang kedua, setelah anda terima surat tawaran tersebut, sila baca dengan teliti segala terma dan syarat yang tertulis di dalam surat tawaran tersebut dan anda perlu menandatangani surat tawaran tersebut bersama dengan surat perjanjian pinjaman yang telah disediakan oleh pihak peguam. Dan yang terakhir adalah anda boleh mula untuk membayar deposit rumah anda. Bagaimana untuk kita selesaikan bayaran pinjaman kita ini dengan cepat? Pinjaman kita terdapat dua jenis bayaran yang perlu kita selesaikan. Yang pertama sekali adalah bayaran pokok dan yang kedua adalah bayaran kadar faedah. Dan yang seperti yang diketahui, bayaran kadar faedah perlu diselesaikan dahulu baru diikuti oleh bayaran pokok. Oleh yang demikian, sekiranya anda ingin melunaskan bayaran pinjaman anda dengan cepat, apa yang boleh anda lakukan adalah anda mungkin boleh tinggikan kekerapan bayaran ataupun anda boleh tinggikan amount, jumlah bayaran kepada pihak bank. Okey, dan yang kedua, mungkin apa yang boleh anda lakukan adalah tukarkan hartanah anda kepada sumber pendapatan dan ini merupakan antara tajuk yang kita akan bincangkan pada episod akan datang. Sebelum saya akhiri episod kita pada kali ini, sila berhati-hati dengan penipuan dalam pinjaman perumahan di Malaysia. Saya percaya ramai yang mungkin bertanya, adakah scam ataupun bentuk penipuan dalam pinjaman? Ya, ianya berlaku di Malaysia. Ada 3 perkara yang perlu anda titik beratkan. Yang pertama sekali adalah anda perlu menghantar dokumen dan juga borang permohonan itu terus kepada pihak bank untuk mereka proses. Dan pihak bank tidak akan meluluskan sebarang pinjaman melalui panggilan telefon, SMS ataupun media sosial. Setelah permohonan anda diluluskan, surat tawaran akan dikeluarkan oleh pihak bank dan perjanjian pinjaman perumahan akan disediakan oleh pihak peguam. Jadi pastikan anda menandatangani kedua-dua dokumen tersebut. Yang ketiga adalah tiada yang percuma, yang mana pihak bank tidak akan memberikan pinjaman perumahan tanpa mengambil sebarang jaminan ataupun kita panggil sebagai cagaran untuk melindungi diri mereka sendiri. Itu saja untuk kali ini. Saya sentiasa mendoakan agar anda berjaya
mendapatkan rumah impian anda pada satu hari nanti, insya-Allah. Dan saya juga mendoakan agar anda dan keluarga anda sentiasa dilindungi ketika waktu yang sangat krusial ini, waktu pandemik COVID-19 ini. Okey, dengan itu sekian, terima kasih dan Assalamualaikum.